ibunya di depan, anaknya di belakang. Kalau boleh, bapaknya jadi imam, ibu dan anak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dalam madu tersebut satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Sesungguhnya keluar cecair daripada perut sejenis binatang, sejenis serangga yang dinamakan lebah. Cecair itu dinamakan madu. Fihi shifaa'un linnas. Dalam madu itu rupa-rupanya ada penyembuh bagi penyakit manusia. Surah An-Nahlu ayat 69. Tuan-tuan baca ayat ini 21 kali. Sebelum tu Fatihah, ayat kursi, selawat kena baca. Dan baca ayat ini 21 kali. Tiupkan dalam madu. Ambil madu satu sudu tadi, letak dalam air suam, kacau-kacau, minum air tersebut berapa kali sehari? Sekali sehari, satu sudu sehari madu. Air, kalau gunalah air zam-zam, insya-Allah paling hebat air zam-zam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat mencuba. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dengan ilmu-ilmu yang bakal kita dapat, indahnya perubatan Islam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam membicarakan madu asli, tuan-tuan dan puan-puan. Madu asli ini bukan mudah kita nak dapat, kerana pada zaman sekarang ini, biasalah, tuan-tuan pun faham, tuan-tuan pun tahu, banyak kita tengok di pasaran sekarang ini, madu semuanya dakwa asli. Kalau kita tanya, dia tak kata bagi tahu tak asli, sebab dia tahu kita cari madu asli. Sekarang ini trend baru, mereka membeli sarang-sarang lebah. Penonton berhati-hati, beli sarang-sarang lebah itu, letak dalam manisan. Kononnya orang lalu ni dengan sarang-sarang lagi, angkat titik. Kita pun ambil terus, sedap asli ni. Oh, dia kata memang asli. Kita pun terus beli satu botol sampai beratus. Jadi untuk cam madu asli ni, satu petua saya nak bagi. Satu petua saya nak bagi untuk cam madu asli ni yang paling boleh diguna pakai. Banyak orang tua-tua tahu guna kaedah madu asli ini. Kalau saya gunakan satu kaedah dengan mengambil sebatang mancis. Ini satu ilmu, tuan-tuan. Kat kuliah tak belajar ilmu ni. Saya belajar dengan orang tua dulu ni. Ambil sebatang mancis yang ada kabat di hujungnya. Ni mancis, di hujung mancis tu ada kabat, kita nyalakan. Kalau kita gores 2-3 kali tak nyala tu, tu campur lah tu. Tapi kalau kita gores meletup macam ada gas, itu yang pure. Bolehlah keluarkan duit dalam poket, belilah madu tu, sebab dia asli. Jangan kita tertipu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut dalam Quran tadi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Itu adalah madu asli, bukan madu campuran. Yang ori keluar daripada perut serangga yang dinamakan lebah tadi. So kita nak buat ubat, tuan-tuan. Kita bukan nak makan macam tu, kita nak buat ubat. Ubat ini yang original adalah yang paling hebat. Baca ayat mana? Surah An-Nahlu ayat 69, ayat yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kepada penonton-penonton yang ada anak-anak mereka ke asrama sentiasa segugut. Bukan sesungut, sesungut lain, segugut. Cubalah. Mudah-mudahan kita akan mendapat kesembuhan dengan wahyu Allah. Lebah juga adalah merupakan satu makhluk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam satu surah Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan mewahyukan kepada lebah supaya buat sarang atas pokok di gua-gua dan sebagainya. Okey, kita terima panggilan baru. Alhamdulillah. Hello. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza daripada Taiping. Okey, Aliza. Saya nak tanya, saya kena sihir 2008. Yeah. Lepas tu saya berubat dan dihantar balik. Jadi tangan saya jadi gatal dan mulut saya jadi berkeping-keping. Yeah. Sampai sekarang ada lagi. Dah setahun lebih dah benda tu ada lagi. Jadi saya nak minta Ustaz, macam mana saya nak buang habis semua. Untuk pengetahuan Ustaz, saya dah berubat dah. Jadi saya dah minum air kasturi hitam sikit. Alhamdulillah dia keluar. Maknanya sihir saya tu dah dikeluarkan sikit. Cuma saya ada sikit lagi yang dekat bibir saya ni, dengan dekat tangan saya tu ada lagi. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada mereka yang resah gelisah, kepada penanya tadi yang bertanya bagaimana kesan dan akibat
yang dialami olehnya, dengan sihir yang dihantar oleh seseorang. Sihir ini satu benda yang dahsyat, tuan-tuan. Satu benda yang dahsyat. Sebab itulah kalau ada tukang-tukang sihir yang menonton rancangan ini, satu warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan warning daripada saya selaku perubatan Islam. Semakin banyak penyihir atas muka dunia ini, semakin porak-poranda dunia ini. Sebab apa? Iblis an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Iblis itu nak mencetuskan huru-hara di kalangan manusia. Ingat tukang sihir di luar sana, hukuman bagi kamu adalah pancung. Betapa beratnya jenayah sihir ini, sampaikan kepada tukang-tukang sihir bahawa ingatlah, kamu telah menempah neraka Allah dan kembalikah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada mangsa sihir tadi saya nak berkongsi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi penawar yang paling hebat dalam kehidupan kita, penawar yang paling mantap dalam jiwa kita. Puan tadi terkena sihir yang mana dijelmakan dalam keadaan kulitnya yang merekah, bibirnya yang pecah. Jadi langkah bagaimana untuk kita buat, tuan-tuan? Carilah minyak zaitun. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Dan perkataan minyak zaitun ni Tuhan sebut beberapa kali dalam Al-Quranul Karim, nak menyatakan pada manusia bahawa minyak zaitun ini adalah ubat yang hebat. Nak buat apa pada minyak zaitun ini, Ustaz? Baca ayat ini. Kepada mereka yang terkena sihir, tak kiralah di mulut ke, di mana saja sakit sendi ke, guna kaedah yang sama. Ambil minyak zaitun, macam saya kata tadi, buat sembahyang hajat 2 rakaat. Selepas sembahyang hajat itu, baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, selawat 7 kali. Dan kita baca surah Yunus ayat 81 hingga 83 yang berbunyi, Qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Musa telah berkata, setelah datang kepadaku sihir, maka innallaha sayubtiluh, hanya Allah yang boleh membatalkan sihir yang ada di tubuh kita ini. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Tuhan tidak suka kepada mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan kita combinekan dengan ayat santau tadi, iaitu surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kita tengok pula surah Yunus ayat 57, iaitu satu ayat yang berbunyi wa shifa'ul lima fis sudur. Wa shifa'ul lima fis sudur. Ayat ini cukup bagus untuk kita amalkan, untuk kita menawarkan sihir-sihir yang ada dalam tubuh manusia, bukan untuk diri kita, malah untuk orang lain juga kita boleh tawarkan sihir ini dengan izin Allah. Kerana sihir ini satu benda yang misteri, dan sihir ini, sekali lagi saya tegaskan, satu benda yang tidak boleh difikir oleh akal. Akal tak sampai nak fikir sihir ini. Mana mungkin seorang manusia boleh memuntahkan paku 4 baldi, tuan-tuan? Mana mungkin jilat boleh muntah daripada perut? Setitik darah pun tak ada. Ni kalau kita fikir dengan akal memang tidak tercapai. Sebab itulah sihir ini satu benda yang misteri, sihir ini adalah satu benda yang unik. Oleh itu, satu pendinding sihir yang saya nak berikan pada pagi yang penuh keberkatan ini, mudah-mudahan saat yang kita bicarakan benteng inilah saat yang mana Tuhan sebut satu saat dalam hari Jumaat itu, saat yang dimakbulkan segala permintaan kita. Satu ayat saya nak berikan benteng yang paling kukuh, sihir, santau, saka dan sebagainya. Ayat ini ayat yang pendek, sebab saya tahu tuan-tuan penonton semua bukan jenis hafal Quran, payah nak ingat. Saya bagi ayat pendek-pendek saja, iaitu surah Hud ayat 57. Satu ayat yang berbunyi, boleh tuan-tuan ikut saya tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ala kulli syai'in hafiz. Belik Quran cepat-cepat lepas ni. Cari surah Hud ayat 57. Sesungguhnya
Tuhanku yang maha agung, maha penjaga di atas segala makhluknya, termasuk kita tuan-tuan. Kita juga makhluk Allah yang lemah, kita juga manusia. Wa idza sumiyal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Apabila seseorang itu dinamakan manusia, tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan lupa. Jadi tuan-tuan, esok kita akan berancangan lagi selama 3 hari berturut-turut. Esok kita akan bincangkan dengan penyakit-penyakit yang sentiasa melanda manusia, antaranya kencing manis, darah tinggi, jantung. Kita akan bincang pagi esok ayat mana sebagai penyembuh, ayat mana sebagai penawar. So esok jangan ke mana-mana, salin ayat-ayat itu. Mudah-mudahan penyakit kita mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit kita ini adalah penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang mudah diubati, dengan penyakit yang bukan misteri, dan insya-Allah kita akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam fadkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa ورحمة. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.